Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam kelas PDPR Sains pada hari ini. Hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita di dalam tajuk Pengganti Ketalimus. Jom. Murid-murid, sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita ulang kaji terlebih dahulu apakah contoh-contoh bahan, asid, alkali dan neutral berdasarkan pembelajaran kita sebelum ini. Mari bantu saya membuat pengalasan berdasarkan contoh bahan yang telah diberikan. Di sini kita ada beberapa contoh bahan seperti larutan garam, soda bikarbonat, cuka, ubat gigi, margarin dan juga asam jawa. Mari kita buat pengelasan bersama-sama. Mula-mula sekali, larutan garam. Apakah sifat larutan garam? Adakah larutan garam asid, alkali ataupun neutral? Jawapannya sudah tentulah. Larutan garam bersifat neutral. Pandai pun. Yang seterusnya, kedua, soda bikarbonat. Soda bikarbonat, kita boleh kelaskan dia di dalam asid, alkali ataupun neutral. Soda bikarbonat, kita boleh kelaskan dia di dalam kumpulan bahan beralkali. Seterusnya ialah cuka. Cuka sudah tentulah. Cuka merupakan contoh bagi bahan berasid. Pandai pun. Okey, ubat gigi. Ubat gigi yang mana satu ya kita boleh kelaskan asid ke, alkali ke, neutral. Jawapannya ialah alkali. Okey, seterusnya ialah margarin. Margarin, asid, alkali ataupun neutral. Jawapannya ialah neutral. Dan yang terakhir sekali, asam jawa. Asam jawa rasanya masam. Jadi kalau masam, mungkin dia bersifat yang mana satu ya murid-murid? Asid ke, alkali ke, neutral? Jawapannya ialah asid. Okey, syabas, tahniah. Awak masih ingat lagi contoh-contoh bahan yang bersifat asid, alkali dan neutral berdasarkan pembelajaran kita pada yang sebelum ini. Okey murid-murid, hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita mengenai pengganti ketalimus. Apa maksudnya? Okey, sebelum ni kita dah belajar kan, untuk menguji sifat kimia sesuatu bahan itu, kita boleh gunakan kertas litmus. Selain kertas litmus, kita juga boleh menggunakan dera rasa dan juga dera sentuhan kita untuk menguji dia punya sifat kimia lah. Andai kata kalau kita kehabisan kertas limus, kat rumah kita tak ada kertas limus, tapi kita nak uji juga adakah suatu bahan itu sifat dia asid ke, alkali ke ataupun neutral. Mudah saja, kita boleh gunakan beberapa bahan beberapa bahan makanan ataupun beberapa bahan yang berada di persekitaran kita untuk menggantikan fungsi kertas limus. Yang pertama, kita boleh gunakan ekstrak kunyit. Yang ni kita boleh ambil kunyit hidup tu, kita boleh tumbuk-tumbuk, kita rendam dengan air panas, rendam dengan air, dapatkan jus dia. Boleh. Ataupun cara lebih mudah, guna serbuk kunyit. Kita larutkan dia. Itu pun boleh, tak ada masalah. Itu adalah ekstrak kunyit. Kalau ekstrak kubis ungu, kita ambil kubis ungu ni, kita potong kecil-kecil sikit, potong separuh, dan kita potong ke bahagian lebih kecil dan kita rebus. Rebus untuk beberapa minit lah, dalam 10 minit, 9 minit. Macam tu lah, kita rebus je. Kemudian, yang penting kita rebus je sampai dia punya air dia tu bertukar jadi color air ungu, color purple. Bila kita dah rebus je, berapa minit tu, kita keluarkan dia dan kita ambil air yang warna ungu tu dan kita sejukkan dia untuk kita gunakan sebagai pengganti kertas limus. Dan yang ketiga, kita juga boleh gunakan ekstrak bunga raya. Ekstrak bunga raya pun senang. Kita ambil bunga raya itu, kita ambil kelopak dia, kita cabut kelopak dia dan kita rendamkan dalam air. Kemudian kita didihkan dia lah, sama macam kubis ungu. Kita masukkan dalam air dan kita didihkan dia. Sampai warna air dia tu berubah. Kalau air ekstrak bunga raya, air dia akan berubah jadi warna merah-merah, macam air sirap. Kalau kubis ungu, air dia akan jadi color purple, color ungu. Kalau ekstrak kunyit, air dia akan jadi warna kuning, macam baju saya ni, kuning. Okey. Ini adalah antara 3 bahan
yang kita boleh dapati di rumah ataupun di persalinan kita untuk menguji sifat kimia sesuatu bahan. Tiga-tiga bahan ni dia boleh menggantikan kertas litmus. Mudah je kan? Okey, sekarang ni mari kita tonton video mengenai bagaimana ekstrak kubis ungu ni, bagaimana kita nak uji sifat kimia menggunakan ekstrak kubis ungu. Kalau kita tengok dalam video ni, ni ekstrak kubis ungu ni color purple. Piring pertama ni adalah piring asid. Ini adalah piring alkali. Perhatikan perubahan warna. Kubis ungu, ekstraknya berwarna purple. Bila dicampurkan dengan bahan asid, apa jadi dekat warna asid ni? Dia bertukar menjadi warna kemerahan. Kan? Kalau alkali pula, dia bertukar menjadi warna biru. Kalau asid, ungu ke merah. Kalau alkali, ungu, perubahan warna ialah ungu ke biru. Ajaib kan? Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita tonton bagaimana pula kalau kita menggunakan ekstrak bunga raya untuk menguji sifat kimia sesuatu bahan. Ingat ya, ekstrak bunga raya dia berwarna merah jambu. Jadi apabila kita letakkan ekstrak bunga raya yang berwarna merah jambu ni ke dalam asid dan alkali, dia akan mengalami perubahan warna mengikut sifat kimia bahan tersebut. Mari kita perhatikan. Mudah je kan? Kita cuma letak berapa titis saja di dalam bahan asid dan juga alkali. Kalau kita nampak dekat sini eksperimen ni, kalau kita tengok, kalau dicampurkan dalam bahan berasid, ekstrak bunga raya tadi yang berwarna merah jambu tu, dia bertukar menjadi warna merah. Kalau kita campurkan ekstrak bunga raya di dalam bahan beralkali, dia akan berubah menjadi warna hijau. Jadi untuk asid, perubahan warna ekstrak bunga raya ialah merah jambu kepada merah. Kalau alkali pula, dia bertukar warna merah jambu kepada warna hijau. Lain sikit kan daripada ekstrak kubis ungu tadi. Tetapi ajaib kan, dia boleh berubah warna. Okey murid-murid, ini adalah jadual perubahan warna kalau kita menggunakan ekstrak kubis ungu dan juga ekstrak bunga raya terhadap sifat kimia bahan yang berbeza. Kalau ekstrak kubis ungu, kalau kita ekstrak kubis ungu ni warnanya warna ungu. Kalau kita campurkan di dalam bahan yang bersifat asid, perubahan warnanya ialah ungu kepada merah. Kalau alkali pula, ungu kepada biru. Kalau ekstrak bunga raya, warnanya ialah warna merah. Jadi kalau kita campurkan bahan berasid ke dalam bahan berasid, warna merah jambu tu dia akan bertukar jadi warna merah. Alkali pula perubahan warna ialah merah jambu kepada hijau. Bagaimana pula dengan ekstrak kunyit? Macam mana ekstrak kunyit ni? Kalau kita campurkan dengan bahan asid, kuning tu akan bertukar warna apa? Kalau alkali, kuning tu akan bertukar dengan warna apa pula? Adakah dia sama perubahan warnanya? Adakah sama dengan kubis ungu dan bunga raya? Tak tahu kan? Itulah yang kita akan buat pada hari ini. Baiklah murid, hari ini kita semua akan jalankan satu penyiasatan mudah untuk meneroka pengganti kertas limus dengan menggunakan ekstrak kunyit. Tujuannya apa untuk kita jalankan penyiasatan ni? Tujuannya adalah untuk menyiasat perubahan warna ekstrak kunyit sebagai penunjuk sifat kimia bahan. Jadi kita nak perhatikan, kita nak buat pemerhatian. Kalau ekstrak kunyit ni kita campurkan di dalam bahan yang bersifat asid, bagaimana perubahan warnanya? Kalau bahan neutral pula dan bahan alkali pula, adakah warnanya bertukar? Itu adalah eksperimen kita pada hari ini. Jadi murid-murid, mari kita lihat bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan eksperimen ini. Bahan dan alatan untuk menjalankan eksperimen kita hari ini mudah saja. Mula-mula sekali kita perlukan 3 kelas cawan. Nanti kita akan labelkan bahan yang bersifat asid, alkali dan juga neutral. 3 sudu yang berbeza. Kalau boleh sudu tu kita jangan campurkan. Biar setiap cawan tu dia ada sudu yang berbeza, sudu sendiri. Sebab kita tak nak
bahan ini tercampur dengan bahan lain, tercampur dengan bahan lain. Nanti dia akan mengganggu kita punya keputusan jadual warna kita. Mungkin dia akan lari sikit lah. Kita perlukan cuka sebagai bahan asid kita, soda bikarbonat sebagai bahan alkali kita, air masak yang bersifat neutral, dan ekstrak kunyit sebagai alat penguji sifat kimia kita pada hari ini. Jadi, mari kita tonton video bagaimana eksperimen ini dijalankan. Jom. Hai murid-murid. Sekarang kita akan jalankan satu pensiasatan mudah mengenai penggunaan ekstrak kunyit bagi menguji sifat kimia bahan untuk menggantikan ketan limus. Melalui eksperimen ini nanti kita akan membuat pemerhatian berdasarkan perubahan warna apabila ekstrak kunyit ini dicampurkan di dalam bahan sifat kimia yang berbeza. Di sini saya dah sediakan berapa bahan. Yang pertama ialah ekstrak kunyit. 3 cawan yang berbeza yang telah ditandakan warna yang berbeza. Warna biru ni ialah cawan yang bersifat alkali. Dalam ni saya telah buat larutan soda bikarbonat. Hijau pula ialah bagi bahan yang bersifat neutral. Di sini saya menggunakan air masak. Dan yang warna merah ni pula ialah bahan yang bersifat asid yang telah saya letakkan cuka di dalamnya. Jadi saya ada cuka, soda bikarbonat dan juga air masak untuk menguji eksperimen kita menggunakan serbuk kunyit. Mari kita lihat satu persatu. Kita akan pergi, saya akan asingkan di tepi ni dulu. Pertama sekali, kita akan uji menggunakan bahan neutral. Apakah perubahan warna apabila kita campurkan ekstrak kunyit ni ke dalam bahan neutral. Kita letakkan sikit. Saya campurkan sikit dalam 3 sudu macam tu. Kemudian kita gaulkan dia. Dan kita lihat. Berlaku perubahan warna tak? Tak. Sama. Perubahan warna neutral ni kuning-kuning. Kuning. Sama. Kita letak. Dia selesai. Kita letak tepi. Sekarang kita akan gunakan bahan berakali pula. Di dalam ni tadi saya letak apa? Saya letak soda bikarbonat. Kita campurkan sikit dengan larutan kunyit kita. Dalam 3 sudu macam tu lah. Tadi saya gunakan 3 sudu kan. Mari kita lihat. Adakah dia dah berubah warna ke belum? Tengok, nampak tak? Lain kan? Kali ni nampaknya dah berubah lah. Kalau tengok campuran serbuk kunyit ke dalam bahan berakali menyebabkan perubahan warna di dalam air ni. Ini kalau neutral, kuning. Yang ni dia jadi lain kan? Ni kalau asal kuning. Nampak ni? Apabila bahan serbuk kunyit ni kita campurkan di dalam ekstrak kunyit ni, kita campurkan ke dalam bahan yang bersifat alkali seperti soda bikarbonat, dia akan menukarkan warna menjadi warna perang kemerahan. Dia warna merah-merah sikit. Perang kemerahan. Sebab tu dah ada perang. Perang tu oren-oren kan? Kemerahan. Dia warna perang kemerahan sikit. Nampak tak? Dia berubah. Bagaimana pula kalau kita campurkan serbuk kunyit ni ke dalam bahan yang bersifat asid seperti cuka? Inilah yang awak kena buat sendiri dekat rumah untuk dapatkan jawapan dia. Saya nak awak jalankan satu pensiasatan mudah di rumah untuk menguji bagaimana pula perubahan warna kalau dengan cuka. Alright, sekian. Terima kasih. Bye. Murid-murid, berdasarkan eksperimen kita sebentar tadi, menggunakan pemerhatian kita dapati bahawa terdapat perubahan warna ekstrak kunyit apabila kita campurkan ekstrak kunyit di dalam bahan yang berbeza sifat kimianya. Apabila kita campurkan ekstrak kunyit di dalam bahan yang bersifat alkali seperti soda bikarbonat,
Berdasarkan pemerhatian kita, kita nampak bahawa berlaku perubahan warna ekstrak kunyit daripada warna kuning kepada perang kemerahan. Manakala apabila kita campurkan ekstrak kunyit di dalam bahan neutral pula seperti air masak, kita dapati tiada perubahan warna pada ekstrak kunyit. Warna ekstrak kunyit kekal berwarna kuning. Bagaimana pula dengan perubahan warna ekstrak kunyit apabila dicampurkan dengan bahan berasid seperti cuka? Itulah tugasan murid pada minggu ini. Jalankan eksperimen ini di rumah bagi memerhatikan perubahan warna ekstrak kunyit apabila dicampurkan dengan bahan bersifat asid. Baiklah murid, seterusnya kita akan teruskan pembelajaran kita mengenai tajuk kegunaan bahan berasid, berakali dan juga neutral di dalam kehidupan harian kita. Ialah kita kan dah belajar sifat-sifat kimia bahan, asid akali neutral, contoh-contoh bahan, dan sekarang ni kita mestilah tahu macam mana kita nak aplikasikan, kita nak gunakan apa yang kita belajar hari ini di dalam kehidupan harian kita. Sebab sains dan kehidupan ni dia adalah benda yang sangat rapat. Okey? Sebab itulah penting kita belajar sains, penting untuk kita faham supaya kita dapat melaksanakan tugas-tugas harian kita dengan lebih mudah, lebih cekap, lebih tepatlah macam tu. Okey? Hari ini kita akan tengok di dalam 3 bidang, iaitu bidang pertanian, bidang perubatan dan juga kegunaan isi rumah. Maksud kegunaan isi rumah ni kita punya kegunaan harian kita lah dekat rumah dan sebagainya. Okey? Okey, yang pertama sekali di dalam bidang pertanian, antaranya ialah penggunaan kapur. Nampak tak kapur? Kapur ni macam mana? Ni kapur pertanian. Yang warna putih ni namanya adalah kapur. Sebut kapur pertanian. Okey. Sebut kapur ni dia digunakan oleh petani. Kenapa? Sebab kapur ni dia bersifat alkali. Okey. Kenapa dia bersifat alkali? Okey, kenapa petani ni guna? Apabila petani ni dia tabur kapur tu di atas tanah tanaman dia tu, kapur tadi dia dapat mengurangkan keasidan tanah kebun tu. Dia dapat kurangkan asid dalam tanah tu. Sebab kalau tanah tu dia terlalu berasid, nanti pokok tak boleh hidup. Jadi dia akan kurangkan asid tu dengan alkali. Okey, sebab asid, apabila bahan berasid dicampurkan dengan bahan berakali, dia akan menghasilkan tindak balas kimia yang membentuk bahan yang bersifat neutral. Maksudnya kalau benda tu berasid, kita campurkan dengan alkali, nanti benda tu dia akan jadi neutral. Sama juga dengan kalau alkali lah campur dengan asid, dia akan jadi neutral. Dengan syarat dia, campuran tu mestilah sama, barulah dia boleh jadi neutral. Dia tak boleh terlebih terkurang. Okay? Sebab kapur yang bersifat alkali ni dia dapat melemahkan sifat asid tu. Sebab itulah apabila kita tabur kapur di atas tanah kebun tu, fungsi kapur tu ialah untuk mengurangkan keasidan tanah kebun. Jadi tumbuhan pun dia boleh tumbuh dengan sihat. Dia lagi senang nak tumbuh. Kalau tanah tu dia lebih subur lah maksudnya kan. Kalau tanah tu terlalu berasid, nanti anak pokok semua mati. Sebab dia panas lah, dia rosak lah dia punya ni kan. Okey, dalam bidang perubatan pula, kita boleh gunakan cuka. Salah satu contohnya ialah cuka. Cuka tu dia bersifat asid. Dan kerana cuka ni bersifat asid kan, maka cuka ni kita boleh gunakan dia sebagai rawatan awal. Okey, rawatan awal ni rawatan kecemasan lah. Okey, rawatan awal bagi kes-kes sengatan tebuan dan juga kalau kita terkena bisa ubur-ubur. Ini tebuan. Sebab sengatan tebuan dengan bisa ubur-ubur ni, dua-dua ni dia bersifat alkali. Okey, dia bersifat alkali. Jadi apabila kita letak cuka, cuka tu dia boleh neutralizekan ataupun meneutralkan alkali tadi di dalam bisa itulah, dia boleh neutralkan bisa tu, kurangkan kita punya alkali tu. Sebab itulah ayat dia ialah sebagai rawatan awal. Walau bagaimanapun, kita tetap kena rujuk ke hospital ataupun ke klinik untuk rawatan yang lebih lanjut. Sebagai rawatan awal, maksudnya masa terkena tu cepat-cepat cari cuka, basuh. Kalau kita kena sengat dengan tebuan kan,
Okay, kita dah cabut dia punya kan apabila tebuan, lebah, apabila dia sengat kita, dia punya duri dia yang ke bontot dia tu akan tertinggal dekat kulit kita. Okey. Kita cabut dengan ketik kuku atau sebagainya, tarik, cabut, keluarkan. Jangan kalau kita guna ketik kuku, jangan sampai kita terketik pula. Nanti jarum bisa tu tertinggal dalam kulit. Nanti kalau kita pergi klinik, doktor tetap akan korek keluarkan. Jadi kita keluarkan secara hati-hati supaya dia tak terpatah dua. Tarik slow-slow dan kita basuh tempat yang terkena bisa tadi, sengatan tebuan ataupun yang terkena obor-obor tu, kita bilas dengan cuka. Bilas dengan cuka dengan banyak. Kemudian kita balut dan barulah kita pergi ke klinik. Macam tu. Okey. Macam saya cakap tadi, diorang ni bersifat akali. Itu yang buatkan kita rasa sakit dan pedih. Macam tebuan kan, dia sengat, duri dia tercabut. Tebuan lebah. Sebab itulah tebuan lebah ni dia boleh menyerang sekali je. Sebab bila dia dah serang kita, dia sengat kita, bila dia terbang, durinya tertanggal dan secara tak langsung dia akan tertarik sekali dengan dia punya isi perut dia. Jadi diorang akan hidup untuk berapa masa saja, kejap je, dan diorang akan mati. Sebab itulah diorang ni akan serang bermati-matian untuk melindungi kawan-kawan dia, melindungi dia punya sarang lebah dia. Begitulah hebatnya lebah ni. Dia punya semangat perjuangan dia ni sangat tinggi. Okey, dia sanggup menggadaikan nyawa mereka. Yang penting dia punya kawan-kawan dia, sarang lebah dia, rumah dia selamat. Okey. Kalau obor-obor ni kan dekat laut. Obor-obor ni walaupun kita nampak dia lembek, tak ada otak, tak ada tulang, duk sinar, jenis, jalan pun slow kan. Obor kan, dia jalan pun slow. Tapi awak jangan tertipu. Dekat dia punya sepanjang tentakel sesungut. Kat sepanjang sesungut dia ni dipenuhi dengan bisa-bisa. Ni antara contoh mangsa, gambar mangsa yang terkena obor-obor. Obor-obor ni dia kan sengat kita, serang kita macam lebah, sengat pek. Tak ada. Dia cuma lalu. Dia punya tentakel tu terkena kat kita je, melekat macam ni je, lalu je. Tapi bila dia kena kat kulit kita, terus bisa dia pun melekat, terus serang kita. Itu yang awak nampak berjalur-jalur ni kan. Mungkin mangsa ni dia berenang-renang, tiba ada kawanan obor-obor datang. Dia termasuk dalam kawasan obor-obor, dia berenang di kawasan sekitar obor-obor. Tu yang kaki dia terkena. Habis terkena obor-obor, tu yang kena. Jadi kalau obor-obor ni pun, sebab itulah ada pantai-pantai di beberapa buah negara, diorang syorkan untuk kita letak cuka di tepi-tepi pantai tu. Jadi kalau ada orang yang terkena obor-obor, diorang boleh gunakan cuka tu untuk basuh bisa sengatan obor-obor tadi, sebelum dibawa ke hospital. Rawatan awal ni sangat penting tau, bagi mencegah. Rawatan awal ni sangat penting bagi mencegah sebarang kesan yang lebih buruk lagi. Kalau kita buat rawatan awal dengan lebih cepat, maka kecederaan tu kita dapat kurangkan lagi. Risiko dia kita dapat kurangkan lagi sebelum kita sampai ke hospital. Berbanding kalau kita biarkan orang tu sampai sakit, terbaring macam tu, kita ambil, kita tak buat apa-apa rawatan sampai dia sampai ke hospital, yang tu dia akan menyebabkan lebih banyak kerosakan, lebih banyak kesakitan kepada orang tu. Jadi awak dah tahu kan, lepas ni kalau ada kes sengatan tebuan ataupun awak dengar awak mandi-mandi laut, ada orang terkena obor-obor, awak beritahu dia gunakan cuka untuk basuh tempat luka tersebut. Okey, yang ketiga tadi ialah kegunaan isi rumah. Kegunaan isi rumah ni ialah kegunaan harian kita lah. Contohnya seperti ubat gigi. Ubat gigi sifatnya alkali. Kenapa ubat gigi itu bersifat alkali? Sebab kalau masih ingat, masa kita belajar dulu tajuk gigi, masa awal tahun kita belajar tajuk gigi, kan saya ada cakap sisa-sisa makanan di dalam mulut ni, dia akan terselit di celah-celah gigi kan, dan dia akan dimakan oleh bakteria-bakteria di dalam mulut kita, kat celah gigi tu. Bakteria tu dia akan menukarkan sisa makanan tu menjadi asid. Jadi asid itulah yang akan menghakis gigi kita, menyebabkan gigi kita berlubang, sakit dan sebagainya. Jadi ubat gigi yang bersifat alkali ni fungsinya adalah untuk meneutralkan asid-asid di dalam mulut kita, terutamanya di celah gigi. Sebab itulah bila kita gosok gigi tu, kita perlu gosok dengan cara yang betul.
Bukannya gosok ala kadar buat syarat. Selalu macam tu kan. Lagilah kalau dah malam sebelum tidur, mak paksa gosok gigi. Apa nak tak nak gosok gigi lagi siap. Tak sampai seminit siap, tak boleh. Awak kena gosok betul-betul. Supaya asid dalam mulut tu dapat dikurangkan dengan ubat gigi tadi. Barulah gigi kita kekal cantik, kuat sampai ke hari tua, gigi kita masih lagi lengkap. Tak tertanggal sana sini. Okey. Yang kedua ialah seperti limau nipis. Limau nipis ni sifatnya asid. Jadi fungsinya adalah untuk menghilangkan rasa licin pada tangan apabila kita menggunakan peluntur pakaian. Okey, maksudnya bila kita guna peluntur pakaian macam Clorox, kalau kita rendam baju, nanti tangan kita akan licin sebab Clorox tu kan peluntur pakaian kan sifatnya akali kan licin. Jadi untuk menghilangkan, kadang bila kita basuh banyak kali pun tangan kita masih lagi boleh rasa licin-licin. Jadi untuk menghilangkan rasa licin tu dengan lebih mudah dan cepat, kita boleh menggunakan jus limau nipis. Ambil limau nipis, potong dua, lumurkan pada tangan. Nanti tangan kita akan menjadi okey balik. Kalau tak ada limau nipis, pakailah asam jawa. Ambil asam jawa, celup-celup dengan tangan. Buat air asam jawa tu, celup-celup, basuh air dengan air asam jawa, basuh tangan dengan air asam jawa. Nanti tangan kita akan okey balik. Sebab mereka ni bersifat asid, dia dapat menyucikan alkali tadi. Okey? Ya murid-murid, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekiranya terdapat sebarang persoalan, bolehlah hubungi saya untuk bertanya dan berbincang bersama-sama. Sekian, jumpa lagi pada sesi akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.